Kenapa sangat penting untuk kita mensucikan hati? Kata Imam Ghazali, sesungguhnya hati apabila kosong daripada sifat yang tercela, maka penuhlah dia dengan sifat terpuji. Dan bumi apabila telah bersih daripada rumput, maka tumbuhlah padanya bermacam-macam tumbuhan dan bunga-bungaan. Jika tidak kosong dari rumput, maka tidaklah tumbuh yang tersebut tadi. Imam Ghazali dia bandingkan hati kita ni macam satu padang lah. Nah, di padang ni, kalau kita tak cuci rumput-rumput dia, alamat dia, segala pokok-pokok bunga, dia tak boleh tumbuh situ. Dia akan naik lalang sebab kita tak cuci. Tapi cuba kita cuci. Bila dah cuci dah kawasan depan rumah kita tadi, ada harapan lah nak tumbuh bunga-bunga pokok sesat. Burung bawa ke, angin bawa ke, tumbuhlah bunga. Ni dia mengharapkan tumbuhlah bunga di depan rumah aku ni. Tapi lalang tu dia tak tebas, dia biar. Macam mana nak tumbuh bunga? Jadi hati pun macam tu. Macam mana nak dapat khusyuk tu tadi? Kita tak cuci lagi. Kena cuci dulu baru boleh dapat khusyuk sembahyang tu tadi. Ni tak mau cuci. Tak mau cuci, dia macam mana pun tak boleh dapat. Maka bagaimanakah cara kita berinteraksi dengan hal-hal yang fardu kifayah? Ni yang mula-mula kita sebut tadi. Fardu kifayah ni benda penting. Dan kita kena libatkan diri, tapi jangan sampai over, sampai terlepas, terabai hak yang fardu ain. Maka janganlah engkau menghabiskan waktu dengan fardu kifayah. Apatah lagi apabila telah ada orang anggota masyarakat yang dah buat. Orang yang korbankan dirinya sendiri untuk kebaikan orang lain, itu bodoh namanya. Alangkah dungunya orang yang telah masuk ular dan kala ke bawah kain bajunya. Dan ular kala ni memang nak ketik, nak bunuh dia bila-bila masa. Tapi dia mencari alat pembunuh lain untuk membunuh lalat pada orang lain. Dia duduk sibuk fardu kifayah sampai terlepas hak yang fardu ain. Ilmu mukasyafah muamalah tadi, ilmu fardu ain. Dia duduk sibuk nak selesaikan serangga pada badan orang. Ular kat dalam badan dia dah patuk dia dah. Setiap ilmu pengetahuan ada pembahagiannya, iaitu ilmu peringkat yang bawah singkat, ilmu peringkat pertengahan, ilmu peringkat lanjutan. Yang ni ringkas saya kita bagi. Apakah tingkat yang singkat dalam ilmu bahasa Arab? Ni kalau satu-satu orang tu nak jadi ulama lah. Dalam bahasa Arab ni yang paling bawah sekali, yang mana yang dia kena ada? Mengenal ilmu bahasa umpamanya singkatkanlah sekadar dapat memahami dan bercakap-cakap. Paling bawah kena faham bahasa Arab dan boleh cakap bahasa Arab. Yang tu paling bawah kalau orang tu nak jadi ulama. Tinggalkanlah yang berdalam-dalam padanya dan singkatkanlah dari ilmu tata bahasa, ilmu nahwu, sekadar berhubungan dengan kitab suci dan sunnah. Imam Ghazali ni bukan dia larang orang belajar bahasa Arab. Dia larang kalau orang ni dia belajar bahasa Arab, dia jatuh cinta dengan bahasa Arab, dia abdikan hidup dia tu untuk tumpu kaji bahasa Arab. Dia minat sangat, dia kaji sedalam-dalamnya bahasa Arab, sampaikan dia terabai yang fardu ain tadi. Yang tu yang maksud Imam Ghazali. Ilmu bahasa Arab ni penting. Tapi dia kata belajar setakat kamu boleh faham bahasa Arab, kamu boleh cakap bahasa Arab, boleh tulis bahasa Arab, okey. Sebab ada ilmu lain lagi nak kena cover lagi ni. Bukan ilmu bahasa Arab saja. Yang kedua ilmu tafsir nak kena cover juga bagi ulama lah. Apakah tingkat yang singkat dalam ilmu tafsir? Yang paling bawah dalam ilmu tafsir, yang banyaknya 2 kali kitab Al-Quran. Kalau kitab Al-Quran tu tebal ni, tafsir tu tebal tu lah. Sekali ganda lagi. Itu paling bawah. Yang peringkat pertengahan, yang 3 kali tebal kitab Al-Quran. Yang peringkat tinggi tak habis-habis. Apakah tingkat yang paling singkat dalam ilmu hadis? Ilmu hadis yang paling singkat ialah tahu apa yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tak perlu hafal. Ni ulama peringkat paling bawah lah, tak perlu hafal. Kalau ada satu orang kata kamu nak jadi ulama kena hafal Sahih Bukhari, maksud dia melampau lah tu. Dia tak perlu hafal. Asalkan kamu boleh cari pada bila-bila masa perlu. Orang kata ni masalah sekian-sekian ni nak rujuk dalam kitab ni macam mana, dia cepat cari. Maksud dia tahulah isi kitab tu. Sekadar itu cukup.
Itu peringkat yang bawah. Kena tahu Sahih Bukhari, kena tahu Sahih Muslim. Peringkat yang tengah pula, tambah lagi dengan kitab-kitab musnad yang lain. Kitab Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, semua tu lah tambah lagi. Dan peringkat yang tertinggi, bukan sekadar dia tahu 6 kitab utama tu, bukan sekadar tahu kitab Imam Ahmad, tapi juga dia mengkaji ilmu mustalah hadis dengan mendalam. Dia boleh tahu sifat-sifat, periwayat hadis-hadis ni tadi. Dia kenal, walaupun orang-orang ni dah meninggal dunia lama dah, tapi dia tahu siapa-siapa dia. Sampai peringkat yang dalam. Apakah tingkatan yang singkat dalam ilmu fiqh? Dalam ilmu fiqh, yang paling bawah cukuplah dalam kitab Mukhtasar Imam Muzani. Itu yang paling bawah. Yang peringkat pertengahan, 3 kali ganda kitab Mukhtasar Muzani, iaitu contohnya kitab Imam Ghazali sendiri, kitab Al-Wasit Minal Mazhab. Dan yang lebih dalam lagi, dalam kitab yang besar-besar, lebih daripada itu lagi. Apakah tingkat yang paling singkat dalam ilmu kalam? Ilmu kalam ni maksud dia ialah menjaga akidah Ahlus Sunnah dan ulama salafus soleh. Tak lain daripada itu. Peringkat yang paling bawah ialah dalam kitab Yahya. Ada bahagian dalam kitab Yahya ini membicarakan tentang ilmu kalam. Itu peringkat paling bawah. Peringkat yang pertengahan, kitab Imam Ghazali juga, contohnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kitab dia besar tu. Kita cukup setakat itu. Dan kalau nak belajar lebih lagi, benda tu tak bermanfaat. Ilmu kalam ni kalau berdalam-dalam, dia tak bermanfaat. Jadi dalam pelajaran kita hari ini, kita secara ringkasnya, yang pertama tadi kita telah sama-sama mengimbas kembali pelajaran dalam kuliah yang sebelum ni. Apakah 5 kalimah yang dah terubah maksud dia? Kalimah fiqh, ilmu, tauhid, tazkirah dan hikmah. Kemudian pelajaran malam ini, kadar terpuji daripada ilmu yang terpuji. Ada ilmu yang sikit pun tak elok, banyak pun tak elok. Contoh dia ilmu sihir. Ada ilmu sikit pun elok, banyak pun elok. Contoh dia ilmu tentang Allah. Ada ilmu kalau memadai elok, tapi kalau ekstrim sangat, dia dah tak bermanfaat, iaitu ilmu-ilmu fardu kifayah. Apakah ilmu yang terpuji, yang setinggi-tingginya, iaitu ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah ni seluas mana, dia seolah-olah satu lautan yang sangat dalam, yang mana nabi-nabi dan wali-wali pun berenang di tepi-tepi laut tu saja. Nak berenang ke tengah sikit pun mereka pun tak sampai, apatah lagi kita. Itu perbandingan, perumpamaan ilmu tentang Allah. Apakah ilmu yang manusia ketepikan, sia-siakan? Ilmu tentang sifat hati, iaitu ilmu tasawuf. Ilmu sifat-sifat mahmudah, sifat mazmumah. Apakah perbandingan orang yang sia-siakan ilmu tasawuf ni? Dia kata tak payahlah ilmu soal hati ni. Seolah-olah dia tu berpenyakit kudis seluruh badan, tapi dia nak ubat dari luar saja. Nak sapu-sapu je. Dia tak mau nak ubat dari dalam. Nak makan ubat ke, nak bekam ke, dia tak mau. Itulah perumpamaan orang yang dia menolak ilmu soal hati, ilmu tasawuf. Rasanya pelajaran kita sekadar itu saja. InsyaAllah dalam pelajaran yang akan datang, kita akan masuk tajuk baru, iaitu bahaya-bahaya perdebatan dan pertengkaran. Ini Imam Ghazali dia nak tuju kepada ulama-ulama ilmu kalam dan ulama-ulama fiqh pada zaman dia. Zaman itu siapa bijak berdebat, itu ulama. Imam Ghazali kata bukan. Yang bijak berdebat tu kadang-kadang dia menghanyutkan manusia. Manusia dah jauh daripada yang fardu ain tadi. Ini kita akan kupaslah insya-Allah. Jadi yang saya sekadar itu saja. Sekiranya ada salah dan silap, saya mohon banyak-banyak maaf. Dan sekiranya kurang faham tu,
InsyaAllah saya rakam ni, saya masuk dalam YouTube, boleh dengar sekali lagi, boleh ulang balik dengar. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.